وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tuan kuasa surau muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan yang seutamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, taufik dan inayah daripadanya dapat mempertemukan kita pada malam ini, malam yang ke-9 Ramadan. Dan alhamdulillah kita dapat solat isyak berjemaah, kemudian solat hajat, kemudian kita dapat mengerjakan 4 rakaat tarawih, berhenti sekejap untuk mendengar tazkirah sampai pukul 12 malam insya-Allah tuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aghfaluha. Apakah mereka itu tidak memerhatikan isi kandungan Al-Quran, ataupun pada hati-hati mereka itu ada kunci yang menutup hati-hati mereka. Itu kisah mengenai orang munafik tuan-tuan. Bila sebut tadabbur Quran ni makna perhatikan ayat dia, perhatikan perintah Allah, perhatikan larangan Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah cegah, tentang kekuasaan Allah, sejarah-sejarah yang Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan. Ini dipanggil tadabbur, maknanya memerhatikan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau betul-betul kita tadabbur Quran tuan-tuan, maka kita pun tak boleh nak mengkhatamkan Quran. Barangkali dalam bulan Ramadan ni pun tak dapat. Tapi biasanya orang khatam tuan-tuan, malam 25 insya-Allah dapat dah kan bunga telur, dapat dah tuan-tuan kan plekat, dah dapat dah juga nanti dia punya pulut kuning dengan rendang ayam tuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tapi kalau benar-benar kita bertadabbur, barangkali mungkin tak dapat kita selesaikan tuan-tuan untuk 1 bulan tu Al-Quranul Karim tuan-tuan. Satu hari diriwayatkan tuan-tuan, anak Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia boleh mengkhatamkan Al-Quran 1 malam tu. Subhanallah tuan. Kita guru tanya, betul ke 1 malam kau boleh khatam Quran? Dia benar tuan guruku. Kita cuba kalau kau baca Quran malam ni, kau bayangkan aku di hadapan kamu. Dia pun buatlah malam tu tuan-tuan. Esok pagi ditanya oleh Imam Ahmad, macam mana dapat selesai baca Quran? Dia kata aku boleh baca hanya sekadar 10 juzuk sahaja. Tak boleh lebih daripada itu. Maka dia kata tak apalah, malam ni kau baca Quran, kau bayangkan Rasulullah berada di hadapan kamu. Maka dia pun bacalah Quran malam tu tuan-tuan. Dan besok pagi Imam Ahmad tanya, bagaimana kau baca Quran semalam? Dia kata, wahai tok guruku, aku boleh baca hanya juzuk amma sahaja. Tak apalah, malam ni kau baca Quran, kau bayangkan Allah berada di hadapan kamu. Maka malam tu pun dia pun cubalah baca tuan-tuan. Baca, besok harinya tok guru dia tanya, Imam Ahmad tanya, bagaimana kau baca Quran malam tadi? Maka kata anak muridnya sambil menangis, boleh aku habis hanya Fatihah sahaja. Sebab dibacanya dengan tadabbur tuan-tuan. Jadi kalau kita baca dengan tadabbur memang tak boleh selesai tuan-tuan. Allahu Akbar. Contohnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim cukup dah. Cuba kita bayangkan isi kandungan dia. Dengan nama Allah, apa kerja kita buat semua dengan nama Allah. Berarti kita hebat macam mana pun tetap bergantung pada Allah. Kita kuat macam mana pun tetap bergantung kepada Allah. Kita kaya macam mana sekalipun tetap bergantung kepada Allah. Kita banyak ilmu macam mana sekalipun tetap bergantung kepada Allah. Pendek kata, kita ni makhluk.
Kita memang bergantung kepada Allah. Sebab tu Allah ajar mula-mula sekali Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menung-menung balik makna Ar-Rahman, Allah ni cukup pemurah tuan-tuan. Dia beri kita rezeki macam-macam. Kita melawan Allah pun, Allah tetap beri rezeki. Tak ikut cakap dia pun, dia beri rezeki juga. Kalau kita taat, dia beri juga. Maknanya Allah Ta'ala ni dia maha pemurah, dia bukan maha kedekut. Nampak? Orang mukmin, orang kafir dapat je tuan-tuan segala nikmat-nikmat dunia ni. Kadang-kadang sihat kepada orang kafir, sakit pada orang mukmin. Tapi kita kena faham pula, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kasihkan hamba, maka dia akan uji hamba itu terlebih dahulu tuan-tuan. Kalau tak diuji, dia belum tahu lagi betul tak dia beriman atau tidak tuan-tuan. Semua orang akan mengaku beriman, oh aku beriman sebab aku tarawih boleh buat 20 rakaat, sampai dengan witir 3 rakaat, malangkang tahajud, aku boleh pergi qiyamul lail perdana, kancil, Myvi, semua aku pergi. Tapi belum diuji lagi, belum tahu tuan-tuan. Maka Nabi kata, innallaha yu'tid dunya liman yuhibb wa liman la yuhibb. Allah beri dunia, kesenangan, kekayaan, kesihatan kepada orang yang dikasih, kepada orang yang dibenci, pada orang mukmin, kepada orang kafir. Wala yu'til imana illa liman yuhibb. Allah tak beri iman melainkan kepada orang yang dikasih tuan-tuan. Maka kita tadabbur balik ayat tu, Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Adakah kita layak mendapat kasih sayang Allah sebagai orang beriman? Belum tentu lagi tuan-tuan. Maka benarlah kata anak murid Imam Ahmad, maka Fatihah saja yang boleh aku baca je untuk satu malam tu saja, sambil menangis-nangis sebab mentadabburkan ayat Al-Quran Karim. Maka para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita tadabbur beberapa ayat ni tuan. Khas buat malam ni tajuk tuan-tuan, azab bencana yang Allah beri kepada orang yang kikir dan bakhil terhadap fakir miskin. Kita boleh buka tuan-tuan surah Al-Qalam. Kita tengok pada mula ayat yang ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, yakni kaum kafir Quraisy Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti kami akan metik hasilnya pada pagi hari. Ulama-ulama mengatakan tuan-tuan, kebun orang ni di sebuah tempat namanya Dorwan, dan dikatakan 2 marhalah lebih kurang 90 km daripada Sana'a. Dan peristiwa ni berlaku tuan-tuan ketika selepas saja Nabi Isa diangkat ke langit. Ni pemilik kebun ni, dia ni anak-anak dia tuan-tuan mewarisi harta bapa dia. Bapa dia seorang yang saleh, seorang yang pemurah. Setiap pagi kalau dia petik je buah-buah tu, dia akan bagi fakir miskin makan. Macam mana dia buat tuan-tuan? Dia bukanya pintu kebun dia, dia ajak orang-orang fakir miskin di pagi hari, nah kau petiklah buah ni, kau nak makan, makanlah. Ni tuan-tuan. Jadi dia orang pun makan, seronoklah. Bapak dia saleh tuan-tuan, cukup-cukup orang yang beriman dan juga orang yang saleh, pemurah tuan-tuan. Tapi bila dia meninggal tuan-tuan, maka yang mewarisi kebun itu ialah anak-anak dia. Anak dia dikatakan 30 orang, 30 orang ramai tuan. 30 orang ni kata pula, kalau kita 30 orang kongsi kebun ni, kalau banyak bagi fakir miskin, maka rugilah kita. Dia kata tu rugi, bukan takut ketangkap. Orang sekarang kalau bagi fakir miskin makan, takut ketangkap, bukan takut rugi. Tapi ni bukan kat Selangor lah, kat Wilayah Persekutuan. Ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia bukan takut ketangkap, tapi takut dia jadi fakir. Sebab 30 orang nak mewarisi satu kebun tuan-tuan, kalau dah bagi fakir miskin tuan-tuan, kata orang Perak, perih lah lepas tuan-tuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut lagi kisahnya, wala yastasnun, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucap insya-Allah. Janji adik-beradik mereka nak petik buah pada pagi besok, tapi tak ada siapa yang menyebut insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah ni maknanya sekiranya Allah mahu. Mana kita bergantung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kata lulus, jadi. Kalau kata tak lulus, tak jadi tuan-tuan. Maka sebab itulah Mahizin duk sebut selalu insya-Allah, insya-Allah. Jadi kita pun jangan lupa tuan-tuan, apa sikit insya-Allah. Tapi insya-Allah Islam. Kalau insya-Allah Melayu memang tak jadi lah. Melayu ni insya-Allah, dalam hati tak jadi. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu,
ketika mereka sedang tidur. Perkataan taif dalam Quran tuan, ulama huraikan. Ada kata taif yang berkeliling, berpusing. Maknanya dia katanya malaikat Jibril. Allah kata kau turun dekat dunia tu, kau bakar je kebun-kebun mereka. Orang yang kedekut dengan fakir miskin tuan-tuan, Allah bakar kebun dia. Zaman hari ni Allah bakar rumah dia tuan. Ni dia. Baik. Ya. Jadi ada yang mengatakan tuan-tuan, asal dari lafaz taif ni, fatafa alaiha taif, maka kebun-kebunnya, hasil-hasil dan keberkatannya Allah suruh malaikat pindahkan dekat bumi Hijaz. Itu yang sekarang dekat dengan Mekah, Taif. Pergi Taif orang kata banyaknya buah-buahan. Itu kata sejarah tuan-tuan. Nak mengatakan riwayat ini sahih tak sahih, saya tak berani kata, tapi itulah yang dinukilkan dalam kitab Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka dia kata tuan, disitulah nama Taif di bumi Hijaz diambil daripada Darwan di bumi Yaman, kerana bumi itu tuan-tuan asalnya subur, kemudian sebab mereka menderhaka kepada Allah, mereka kedekut, mereka bakhil, mereka kikir, akhirnya keberkatan itu dipindahkan tuan-tuan daripada situ pergi ke Taif. Sebab itu tuan-tuan dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sesebuah negeri, kampung ataupun negara mereka beriman dan bertakwa, nescaya kami buka keberkatan daripada langit dan juga bumi, kami turunkan ke bawah tuan-tuan. Allah tak sebut al-arzaq, rezeki-rezeki, tapi Allah sebut barakat. Ulama kata berkat ni tuan-tuan datang daripada dalam hati manusia. Macam mana berkat datang pada hati manusia tuan? Al-barakat mutawaqqifah ala qulubil nas. Dia berhenti, terhenti setakat kepada atau berdasarkan kepada hati-hati manusia. Kalau hatinya ada takwa, maka barulah Allah turunkan berkat. Maka berkat itu dapat berkait dengan takwa manusia. Rasulullah kata at-taqwa hahuna hahuna hauna. Nabi kata takwa dekat dalam ni. Maka sebab itu dia kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau, bukan amnu tapi amanu wattaqau. Ni tuan-tuan kan. Kalaulah penduduk negeri itu dia amanu, beriman, kemudian wattaqau, dan juga dia bertakwa tuan-tuan, barulah ada kaitan dengan berkat. Subhanallah. Kita hari ini berkat tak ada sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada takwa. Kan? Rezeki jangan tunggu banyak atau sikit, yang penting berkat. Itu ya. Maka keberkatan tu wujud tuan-tuan pada diri dan juga pada harta benda. Penduduk tersebut bila mana ada seorang yang soleh mempunyai kebun, dia sifat dia pemurah tuan, tak pernah berkira dengan fakir miskin. Tetapi tuan, tiba masa anak-anak dan tuan, maka Allah kata pada malaikat, nah kau bakarkan saja dia punya kebun. Tu yang kata fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, sedang nyenyak tidur, kebun mereka terbakar tuan-tuan. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gelita. Bayangkan tuan-tuan. Tak mustahil juga bila berlaku kebakaran kebun-kebun, tanah-tanah, hutan-hutan kan. Mungkin ada sebab kerana tuan-tuan kekikiran, kebakhilan kita terhadap fakir miskin tuan-tuan. Kita tidak mewujudkan hidup berkebajikan membantu mereka yang susah. Bayangkan tuan-tuan, kenapa kita berpuasa dikaitkan juga dengan zakat fitrah. 3 tuan-tuan kewajipan yang Allah fardukan, Allah wajibkan pada tahun 2 Hijrah. Pertamanya puasa. Keduanya dipanggil zakat Ramadan atau sedekah Ramadan, lebih dikenali sebagai zakat fitrah. Yang ketiga jihad masa peperangan Badar tuan-tuan. Kenapa dikaitkan tuan-tuan dengan zakat fitrah ataupun sedekah Ramadan? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitrati. Rasulullah memfardukan zakat fitrah. Sebab apa tuan? Tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath. Untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa daripada berkata sia-sia dan bercakap perkara yang keji. Sepanjang kita puasa, takut kita ada buat kerja-kerja yang lara, sia-sia, yang mengurangkan pahala. Maka dengan membayar zakat, maka dia dapat menampung tuan-tuan kita punya kekurangan pahala dan juga mencucikan dosa kita sepanjang kita berpuasa tuan-tuan. Itu dia. Maka sebab tu ulama kata kalau kita nak bayar zakat fitrah disunatkan bayar lebih. Kalau Selangor dengan wilayah RM7, kita kira RM10 tuan. Kita tengok beras kat rumah kita makan mahal-mahal. Nama pun Taj Mahal, kita kan nak keluar zakat Taj Murah. Kan? Ni je nama pun Taj Mahal tuan-tuan. Tak kena keluarkan Taj Murah tuan-tuan.
Ini dia. Dari sebab itu tuan-tuan, kita keluarkanlah kan RM10, satu kepala RM10 tuan ambil. Ni ada tunggu baki pula, tak apalah kan. Kita tengok ada punya dia punya resit RM7 tu, katakan macam saya bayar 8 tuan. Bayar 8 tuan, maknanya kita kira tak apalah, kita RM70 cukuplah. Satu tu saya kira 10 dia koyakkan tuan, 7 tu 10 keping. Okey lah tu. Sebab tujuan tuan untuk mencuci segala kekurangan apa yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Macam juga kalau tertinggal sunat ab'ad, tahiyat awal ataupun qunut, kita tampungkan dengan sujud sahwi tuan. Begitulah bila mana kita berpuasa. Tapi yang paling penting tuan, lepas tu Nabi kata apa? Wa tu'matan lil masakin. Diberi makan kepada fakir miskin. Sebab itu apa sahaja denda yang dipanggil kafarah ataupun tebus atau fidyah, semua berkaitan dengan memberi makan fakir miskin satu hari satu cupak. Kenapa tuan-tuan? Sebab menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam puasa ni Allah beri kita denda ataupun penebus daripada tidak berpuasa itu membayar fidyah. Yang paling penting membantu orang miskin. Bukan sekadar membantu diri kita yang tidak berpuasa untuk mengqadakkan saja, disuruh juga memberi bantuan kepada fakir miskin. Sebab nak bantu fakir miskin tu yang paling penting. Sebabnya orang miskin ni ramai tuan-tuan. Dan zaman berzaman orang miskin tidak akan pupus, mesti ada. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan dikikir, akan jadi bakhil. Maka sama dalam kisah ni tuan-tuan, mereka ni mampu nak beri makan kepada fakir miskin, tetapi mereka kikir. Akhirnya Allah kata fa asbahat kasarim, lalu kebun mereka jadi gelap gelita sebab habis semua rentung tuan-tuan, hangus dibakar oleh Allah Taala. Fantalaqu fatanadau musbihin, maka mereka pagi-pagi hari lagi saling panggil-manggil. Mereka panggil sama mereka, jom ayo kita keluar, kata dia. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Kemudian ayat 23, fantalaqu wa hum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Tuan-tuan, biasanya bapa mereka tuan-tuan masa hidup, dia petik buah tu waktu pagi cerah. Orang-orang fakir miskin tahu dah, tunggu dah, cipolan tu nak pergi petik buah, jom kita pergi ke kebun dia. Memang dia offer untuk orang miskin makan. Tapi anak-anak mereka tuan-tuan petik buah juga, tapi waktu pagi buta. Jadi orang-orang miskin tak nampak tuan-tuan, mereka masih lagi ada yang belum bangun. Maka mereka keluar pun masa tu tuan-tuan berbisik-bisik je, sebab takut suara mereka dengari oleh fakir miskin. Lalu mereka pun bangun, kata, kau nak pergi mana? Nak pergi kebun ke? Aku nak ikut, nak ambil buah. Gitu tuan-tuan. Punyalah mereka kikir, punyalah mereka tu bakhil tuan-tuan. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala apa? Tujuan mereka buat begitulah, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Pada hari ni jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun kamu. Maka di kalangan adik-beradik itu ada yang tak beriman tuan-tuan. Dia kata kita kena pergi pagi-pagi buta, nak berjalan pun senyap-senyap berbisik-bisik, jangan bercakap. Sebabnya kita tak nak orang miskin masuk dalam kebun kita. Tengok tuan-tuan, punya kedekut mereka menghenti akan kebajikan yang pernah dilakukan oleh bapa mereka. Wa ghadau ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat mereka dalam hati menghalang orang miskin untuk datang makan buah-buahan mereka, padahal mereka mampu memberikan buah-buahan tersebut. Tuan-tuan, falamma ra'auha qalu inna ladallun, maka ketika mereka lihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Sebab apa tuan-tuan? Dia pergi kawasan kebun dia nampak kebun dia bertukar jadi tempat yang sudah terbakar, hitam legam tuan-tuan, habis rentung. Dia kata, barangkali kita tersesat pergi kebun kita ni bukan kebun kita ni, kata dia. Padahal tiap-tiap hari pergi. Dia kata ni mungkin sesat ni, silap ni, GPS tinggal kat rumah kan. GPS tinggal kat rumah kan, tak dapat kesan mana duduk kat kebun mereka. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperolehi apa-apa pun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, bahkan berkatalah seorang daripada mereka yang paling bijak di kalangan mereka, mana yang paling baik, yang paling beriman dan paling saleh,
Bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhan kamu? Maksudnya, kenapa kamu tidak beristighfar kepada Tuhan kamu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan. Jadi mereka bertobat kepada Allah, insaf tuan-tuan. Maka sebab itulah dalam ayat ni tuan-tuan disebut lafaz tasbih. Lafaz tasbih ni kalau kita ucap pun insya-Allah boleh dihapuskan dosa. Betul, dalam bulan Ramadan tuan-tuan, dalam bulan yang lain kita boleh latih dirilah. Sebelum kita nak makan sahur, kita bangun sembahyang tahajud dulu tuan-tuan. Tapi nak sembahyang tahajud tuan-tuan, bagi mereka yang sembahyang berjemaah, buat solat tarawih ni jangan lupa, buatlah solat witir sama-sama imam. Ada dua hadis riwayat Nasa'i, kemudian riwayat Imam Ahmad. Lafaznya tuan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa husibalahu ajru qiyamil lailah. Siapa yang berdiri sama imam bersolat sampai habis imam tu sembahyang, dapatlah pahala qiyamul lail. Mana malam sekarang kalau dia tak bangun qiyamul lail pun dapat pahala qiyamul lail, sebab dia ikut imam tu daripada tarawih sampai witir tuan-tuan. Tapi setengah-setengah orang tuan-tuan sampai tarawih, habis tarawih, bila witir dengar saja bila sebut autiru wa majidu wa azimu syahrakum syahras siyami rahimakumullah, tinggal 1/3 je jemaah tuan. Yang lain balik, nak ke mana tu? Baliklah witir kat rumah, malam kan nak tahajud lagi. Dia rugilah. Tengok-tengok malam-malam bangun-bangun terkejut tuan. Tengok-tengok tinggal 5 minit lagi dan minum air kosong. Dan sahur je kan, tak dan nak buat qiyamul lail. Sebab tu kita ikut awal-awal. Kalau dan kita bangun tuan-tuan, kita boleh buat lagi qiyamul lail, sambung lagi tanpa witir. Kemudian bertasbihlah kepada Allah tuan-tuan. Tasbihnya sebanyak 100 kali tuan-tuan. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Selawat Nabi 100 kali. Semua tuan-tuan 500 kali zikir tuan-tuan. Tapi zikir yang berbeza-beza insya-Allah tuan-tuan. Pada masa itu kalau kita berdosa, Allah hapuskan dosa kita. Sebab lafaz tasbih dalam ayat menunjukkan adalah lafaz untuk orang mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalah-nyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Bayangkan tuan-tuan, sampai kat begitu mereka salam nyalah di antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala tuan-tuan cabut nikmat tuan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal ma'asi, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Innal abda la yuznimu dzunuba, kerana seorang hamba buat dosa ini, la yuhramu bihi rizqan, maka Allah Ta'ala akan menghalang dia dari mendapat rezeki, kana huyya lahu, walaupun rezeki itu sudah disiapkan untuk dia. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dekat langit di luar mahfuz Allah tulis dah rezeki kita, dah tulis dah takdir kita, dah tulis dah apa juga janji Allah kepada kita. Tapi sebab kerana kita buat maksiat, Nabi kata iyyakum wal ma'asi, tinggalkan maksiat, sebab kita boleh dihalang mendapat rezeki sebab dosa yang kita buat tuan-tuan. Maka tuan-tuan, samalah berlaku kepada penduduk Darwan ni tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, mereka dalam keadaan menyesal dan mohon taubat kepada Allah. Sebab itulah Nabi sebut lagi, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba Allah yang paling Allah kasih ialah yang banyak beri manfaat kepada manusia. Kalau duit dia banyak tolong orang pakai miskin. Kalau ilmu dia banyak, sampaikan kepada orang. Kalau ada kekuatan, ada idea, tolong bantu orang. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dan seafdal amal, datangkan rasa gembira kepada hati orang beriman. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karba. Paling kurang pun boleh menghilangkan lapar dia, beri dia makan, ataupun juga melepaskan kesusahannya, au yaqdi lahu dainan, ataupun boleh membayar hutangnya. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma, dan dua sifat yang tidak ada paling buruk daripada keduanya, asyirku billahi wad-durru bil muslimin, melakukan syirik kepada Allah dan melakukan kemudaratan kepada kaum muslimin tuan-tuan. Maka sebab itu kita kena ingat, mendatangkan rasa gembira kepada hati orang-orang beriman tuan, merupakan satu tabiat yang cukup baik. Kalaulah ada orang fakir, ada orang miskin, dia beriman tuan, kita bantu dia tuan. Lepaskan kesusahan tuan. Isu yang terbaru tuan, kita dengar sedih tuan. Bila mana disebut, di label budak-budak sekolah pondok, sekolah agama rakyat melahirkan militan tuan. Ini satu statement yang amat biadab tuan.
Kalaulah ada sekolah-sekolah melahirkan budak yang mak rempit, bagi apa tuan-tuan, isap dadah, apalagi tuan-tuan yang punya masalah sosial, tutup je sekolah tu. Tapi kalau kena sekolah pondok, tutup sekolah pondok, tutup sekolah agama, tuan. Bayangkan tuan. Tapi ini bukan Malaysia, di Zimbabwe. Ini kan Zimbabwe tuan. Allahu Akbar tuan. Kenapa tak rasakan, wujudkan rasa gembira kepada hati orang-orang beriman? Tidakkah mereka juga bersolat? Bukankah mereka belajar agama? Bukankah mereka belajar Al-Quran? Bukankah mereka menghafaz Quran? Bukankah mereka keluar besok mendidik kita-kita yang jahil tuan, yang tak kenal alif ba ta sa, yang tak kenal akan Al-Quran, tak kenal akan Islam tuan. Mereka keluar menyebarkan agama, tiba-tiba orang tuduh militan tuan. Bayangkanlah. Inilah dia tuan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang batil dianggap hak. Oleh siapa yang buat tuan? Inilah pakatan Yahudi dan juga Nasara tuan. Akhirnya orang Islam nampak orang baik tu jahat, orang jahat tu baik, musuh adalah kawan, kawan adalah musuh tuan. Subhanallah tuan. Kita lihat hari ini tuan, kebangkitan Islam ada tempat tuan. Walaupun setengah-setengah pihak kita tak setuju tuan, atas nama mujahidin melakukan kekerasan, tapi adakah mereka yang benar? Kenapa tak kita ambil contoh yang baik ini, yang benar ni, mereka yang telah berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menegakkan agama Allah, melawan musuh-musuh Islam tuan. Tiba-tiba kita tidak idkhalus surur, tidak memasukkan rasa gembira kepada orang-orang beriman tuan. Kesian mereka tuan. Akhirnya mereka dituduh, difitnah, ditahmah tuan. Bayangkan dengan fakir miskin pula tuan, dalam keadaan mereka susah, dihimpit dengan hidup yang susah, diberi bantuan pun tak boleh, mana bantuan pun tak boleh tuan. Inilah tuan dalam Ramadan. Sepatutnya kita bersihkan jiwa kita yang kotor tuan. Kalau kita sudah mengosongkan perut, kita mengosongkan perut, kita tidak makan, tapi hati kita keras tuan, berarti matlamat Ramadan mencapai menjadi orang bertakwa masih lagi belum tercapai tuan. Cukuplah sekali saja untuk hari ini tuan. InsyaAllah seperti biasa tuan, siapa yang ingin membantu sekolah kami Darul Quran Malaysia Yaman, insyaAllah hulukanlah bantuan tuan. Pada hujung bulan ni, hari raya, malam raya, saya akan berangkat ke sana tuan, membawa sumbangan-sumbangan tuan-tuan bagi pelajar sana tuan, dan bantu penanganan sekolah kami Darul Quran Malaysia Yaman. Sesiapa yang ingin nak hantar anak-anak tuan, bolehlah hantar anak mereka tuan. Bulan Syawal ni bulan kemasukan untuk sesi atau semester yang baru bagi pelajar tahfiz Darul Quran Malaysia Yaman. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas solat witir nanti kita akan bentang sejadah bagi mengumpul dana.